Facebook bukan metaverse. AR atau VR headset pun bukan metaverse. Roblox bukan metaverse. Mata wang kripto pun bukan metaverse. Jadi apa sebenarnya metaverse ni? Video yang lepas, kita dah tengok 4 asas yang anda perlu tahu tentang metaverse. Jadi kalau belum tengok, boleh je klik di kat atas ni supaya anda tahu asas dulu. Sebab kalau tak tonton, takut nanti anda tak faham apa yang saya cakap ni. Kali ni saya nak share apa sebenarnya yang membentuk metaverse dan syarikat-syarikat yang berkaitan. Tapi ingat, segala perkongsian mana-mana saham atau syarikat hanya untuk tujuan pembelajaran saja. Bukan recommendation untuk anda beli ataupun jual. Do your own due diligence sebelum melabur. Macam saya share pada awal video tadi, bila cakap tentang metaverse, orang terus kata Facebook. Bukan, Facebook bukan metaverse. Dia meta saja. Apa yang membina metaverse ni? Jadi sama juga macam kita nak akses mana-mana website, kita perlukan peranti, device, sama ada smartphone ataupun laptop. Kemudian kena ada internet. Kalau nak tonton atau dengar muzik tanpa ganggu orang lain, kita perlukan headset, AirPod dan sebagainya. Jadi berbalik kepada metaverse, ia sama saja. Bahan binaan pertama dalam metaverse adalah 5G. Untuk adaptasi meluas, rangkaian 5G adalah satu kemestian. Sebab dalam metaverse ni banyak visualization, mixed reality. Kita berinteraksi secara langsung dengan full experience merentasi benua. Semua ni perlukan loading data yang banyak dan pantas. Jadi antara syarikat yang terlibat dalam membina rangkaian 5G ni adalah Skyworks Solutions, Broadcom dan Verizon. Kalau di Malaysia, kita ada TNB dan YTL Communications. Sekarang bahan binaan kedua iaitu semiconductor. In fact, semiconductor adalah nadi kepada setiap peranti elektronik sekarang ni. Antara syarikat semiconductor terbesar di dunia adalah Nvidia, Qualcomm dan Taiwan Semiconductor ataupun TSMC. Jadi kat Malaysia ni, kita tak ada syarikat pengeluar semiconductor, tapi kita ada syarikat yang menawarkan servis kejuruteraan kepada syarikat-syarikat semiconductor. Contoh macam Greatech, Franken, Inari. Okey, sekarang bahan binaan seterusnya adalah periksian ataupun software. Jadi syarikat macam Adobe, Autodesk dan Unity Software adalah antara yang terlibat mengeluarkan software yang perlu untuk membina metaverse. Adobe contohnya, dia keluarkan Metaverse Playbook sebagai panduan kepada syarikat untuk guna software keluaran mereka untuk nak mencipta kandungan-kandungan 3D. Unity Software pula ialah syarikat software video game dan mereka buat Arcane plugin untuk game developer integratekan blockchain dalam game. Dan ini membolehkan developer offer NFT kepada gamers. Jadi apa tu NFT? Kalau nak tahu apa tu NFT, boleh klik kat atas ni. Sebelum ni, saya ada terangkan tentang NFT. Okey, syarikat seterusnya adalah Autodesk. Kerana ia adalah syarikat software yang mana jurutera dan arkitek mereka guna untuk mereka bentuk dan render model virtual. Bahan binaan yang terakhir sekali adalah perkakasan. Jadi peranti ataupun device yang kita gunakan ni untuk akses ke dunia metaverse macam smartphone Apple, Samsung, yang paling penting kat sini, dia mesti ada sokongan rangkaian 5G. Okey, sebelum saya teruskan, jika anda rasa video ni bermanfaat, jangan lupa tekan subscribe dan klik butang notification supaya anda tak terlepas perkongsian akan datang. Kalau dah tekan, saya ucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua. Jom kita teruskan. Metaverse ni boleh dikategorikan kepada 7 lapisan. Setiap lapisan tu, dia menyelesaikan masalah tertentu dan memberikan nilai serta peluang kepada usahawan dan pelabur-pelabur. Jadi usahawan dekat sini maksud dia, sesiapa sahaja boleh buat duit dalam Metaverse, provided ada kemahiran yang diperlukan. Jadi daripada 7 lapisan ni, saya nak bawa anda fokus kepada 2 lapisan dulu, iaitu lapisan pertama, pengalaman, dan lapisan yang ketiga, kreator ekonomi. Lapisan pertama adalah fokus kebanyakan syarikat teknologi sekarang. Jadi dalam lapisan ni, pengguna berinteraksi dalam persekitaran digital melalui konten seperti games, shopping, NFT dan e-sport. Manakala lapisan yang ketiga pula adalah kreator ekonomi. Dekat sinilah saya kata peluang untuk buat duit tu. Lebih kurang macam mana YouTuber dan blogger buat duit sekarang dengan konten mereka, tapi dalam dunia metaverse, content creator adalah pemilik kepada konten yang mereka hasilkan, bukan platformnya. Berbanding sekarang ni, kalau saya hasilkan konten dekat YouTube, ia sebenarnya milik YouTube. Sebab bila masa je YouTube boleh shut down akaun kita. Tetapi itu tidak berlaku dalam dunia metaverse. Metaverse ni secara menyeluruh ataupun total masih belum dicapai. Ia pun bergantung kepada adaptasi 5G. Kalau ikut kata Mark Zuckerberg, metaverse hanya boleh dicapai sepenuhnya dalam 10 tahun hingga 15 tahun akan datang, dan ia memerlukan kerjasama daripada pembuat polisi dan pakar industri. Maksudnya, government sendiri perlu cipta polisi bersesuaian dengan metaverse untuk mass adaptation. Kita sekarang masih lagi di peringkat yang sangat awal.
dalam ruang Metaverse. Dianggarkan dalam dekad akan datang, Metaverse akan boleh diakses oleh berbilion individu dan memberikan pekerjaan kepada berjuta-juta content creator dan developer. Jadi pada waktu tu, saham-saham syarikat yang terlibat awal dalam ruang Metaverse ni, dia pasti akan dapat manfaat besar. So kalau anda nak jadi pelabur terawal dalam ruang Metaverse, boleh join komuniti kami dengan menyertai seminar dalam link yang diberikan di kat bawah ni. Jangan risau, seminar ni percuma saja untuk anda. Klik link di ruangan description untuk daftar dan jumpa anda nanti. Alright, setakat itu sahaja daripada saya. Cuba komen sikit sama ada anda berminat tak nak melabur dalam syarikat Metaverse ni. Kita jumpa dalam video akan datang. Assalamualaikum dan stay safe guys.